Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Masran bin Muhammad Suflan. Usia sekarang baru 77 tahun. Dan dulu kerja sebagai guru sekolah menengah kerajaan biasa sampai tahun 98 bersara, dan pernah kontrak dengan sekolah menengah agama Johor selama 7 tahun. Alhamdulillah akhirnya saya dipanggil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih Nazira binti Masran. Saya berumur 28 tahun dan sekarang bertugas sebagai pegawai pemulihan perubatan pendengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Muhammad Saiful bin Zainal Abidin, berumur 30 tahun. Sekarang ni saya sedang berkhidmat dengan syarikat Maralena Sdn Bhd sebagai eksekutif perundangan. Saya juga merupakan lepasan ijazah Sarjana Muda Syariah dengan undang-undang daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamir Hafiz bin Hussein, merupakan pelajar tahun 3 di Universiti Kebahasaan Malaysia, mengambil jurusan Kejuruteraan Awam dan Struktur. Ana Hukum Fiddin Azlam Medaulah. Merupakan bekas pelajar Al-Azhar Dumiyat Jadidah. Dan sekarang bertugas di sekolah kebahasaan di Kuala Lumpur. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Muhammad Amin bin Hussein, 26 years old. I'm a student of International Islamic University Malaysia, Gombak, and my previous study is about the Islamic Human Knowledge and Human Sciences, majoring in comparative religions. Berdakwah melalui media sosial ini yang sebenarnya boleh dipakai, tapi yang penting bukan dianya, yang penting sebenarnya pendengarnya. Pendengarnya mesti tahu menilai sama ada betul tak betulnya, kan setakat mana itu berpakai. Soal berdakwah itu saya rasa itu satu cara, boleh lah maknanya, kan. Cuma sebagai pendengar itu mau pandai menilai. Sebab dakwah ni ada pelbagai cara. Jadi ada orang lebih suka approach secara media sosial dan kita target pada individu yang lebih berminat pada media sosial lah. Jadi benda tu kalau contoh penulisan, kena sebagai individu yang menyampaikan perkara tu, kita kena pastikan sumber kita betul lah. Bila kita menulis ni lebih pada kita kata kita tak ada interaction dengan pembaca. Mungkin orang lain boleh salah tafsir. Jadi kena make sure kita punya sumber betul. Persoalan tersebut sekarang ni kalau kita lihat di era globalisasi sekarang ni, zaman teknologi kian meningkat. Sekarang ni peredaran zaman berlaku. Kalau kita tengok dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, tak ada medium sosial, hanya datang rumah ke rumah, masjid ke masjid. Jadi dengan peredaran zaman, kita nampak lihat trending pada masa kini ramai dekat mostlynya dekat FB lah, dekat FB menyampaikan dakwah. Siapa-siapa pun boleh berkongsi ilmu apa saja. Jadi melalui kesesuaian tu, sebelum tu ditambahkan pula lah dengan sekarang ni melanda COVID kan. COVID melanda kat negara kita ni. Dulu diberhentikan seketika ceramah di masjid-masjid. Jadi pendakwah kita ni menggunakan medium sosial lah. Bagi pendapat saya,
penyampaian dakwah di media sosial merupakan satu platform yang berkualiti dan amat bagus pada masa kini kerana ramai anak muda dan juga golongan-golongan dewasa menggunakan media sosial pada waktu ini. Dan aktiviti dakwah dapat dijalankan dan disampaikan kepada masyarakat tanpa mengira waktu dan juga tempat. Oleh itu, dakwah-dakwah yang akan disampaikan dapat digunakan oleh masyarakat. Sekarang ni kita tengok ada media massa ataupun media sosial ni. Jadi senang sikit kita berdakwah. Peluang ni dah perlu kita ambil dan peranan yang penting. Jangan mensia-siakan peluang yang ada untuk kita berdakwah. Cumanya apabila menyampaikan dakwah tu, kita perlulah ada asas-asas yang berdakwah. Sekiranya tak kena cara, walaupun dakwah kita tak elok, menyebabkan sasaran dakwah kita tu tidak kena pada sasarannya. Bimbang-bimbang takut menjadi satu fitnah kepada agama. Okay, in my opinion, since the social media become as part in our life today, so for me it is very suitable lah, very suitable and convenient for us to share the Islamic knowledge in the social media, either in Facebook, YouTube, as a YouTuber, or Instagram, and so on. Because we can see that most of all generation used to apply the social media. Dakwah rumah ke rumah, ya kan, mempersilakan orang datang ke masjid jemaah itu, pada saya memang kurang sesuai lah. Tak semua orang suka, ya. Yang ada bukan kurang sesuai, yang ada menyampah itu gambarannya yang tak baik lah. Tapi sebenarnya tu niatnya baik, tapi baiknya itu pada orang yang buat lah, pada yang menerima ada yang tak baik. Jadi dengan lain perkataan, ia kurang sesuai lah untuk cara itu. Mungkin ada orang lebih sesuai dengan cara berdakwah macam tu, dia lebih selesa macam tu, dan mungkin ada orang juga yang bila orang datang di approach dengan cara seperti kumpulan tabligh tu, dia lebih tersentuh sebab kita tak tahu perbuatan kita yang mana yang boleh kita kata mengetuk pintu hati orang. Mungkin daripada kita punya post kat media sosial tu, ada orang lebih faham, lebih nak kenal Islam ke, macam tu. Ada orang mungkin bila dia ditegur dia macam secara random kat tepi jalan ke apa, ataupun macam orang tabligh ni, mungkin cara tu yang mengetuk pintu dia untuk jadi lebih baik. Okey, bagi saya, macam saya cakap pada soalan pertama tadi, kita sekarang ni berada di dakwah ni, kita tak boleh nak lupakan yang segi zaman dahulu. Yang mana jemaah tabligh ni dia nak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana zaman dulu mereka pergi rumah ke rumah menyampaikan dakwah. Begitu jugalah kerana tak semua kita yang ada media sosial, tak semua kita ada handphone yang canggih kan. Kalau pergi kampung ke kampung macam makcik, pakcik, atuk nenek kan, mungkin yang untuk media sosial tu di bandar lah. Manakala di luar bandar ni, sebab tu ada jemaah tabligh ni wujud, dia fokuskan kepada banyak-banyak pendalaman. Pada pendapat saya, dakwah dari rumah ke rumah masih lagi relevan pada masa ini kerana ia dapat menyampaikan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat setempat, sekaligus mengeratkan hubungan silaturahim sesama Islam di kawasan tersebut. Bagi pendapat Hana sendiri, perlu juga buat dakwah ni ke rumah ke rumah. Yang mana kalau dululah, Hana pun ada penghasilan sedikit lah, bukan banyak dulu. Cuma tabligh ni Hana ikutilah. Biasanya tak pergi rumah bukan Islam. Sebab masa tu Hana bukan dakwah, masuk di dakwah satu negeri, tak, kawasan saya lah. Walaupun ada bukan Islam, tapi tak pergi ke masyarakat, kepada masyarakat bukan Islam. Tapi pergi pada masyarakat yang mengajak mereka itu supaya pergi masjid untuk menang solat dan sebagainya. Begitulah.
Maksudnya terhad pada orang Islam saja. No, okay. It's depend on the place that we live. Is it suitable to spread dakwah or not? For example, if in the KL for the urban area, it's like unsuitable to spread dakwah door by door because people is quite busy with their daily working, right? If we come to the home by home, it's like it's like disturbing others to spread the dakwah. And I agree with this practice. If door by door practice doing in the rural area like kampung or the place like people are living all the time, because it's like strengthen the relationship between the dakwah spreader and the people around there. Pada saya yang paling rapat sekarang ni macam Ustaz Kazim Ilyas itu yang saya minat, dan kalau untuk hukum lama Hamka lah. Hamka ni lembut orangnya, caranya tak kasar itu orangnya. Tapi kalau yang sekarang ni Ustaz Kazim Ilyas tu. Kalau pada saya sendiri, salah satu tokoh ataupun public figure yang kita tengok cara berdakwah dia yang menarik, yang kita tengok banyak membantu orang, macam contohnya Ustaz Ibit Liu. Kita tengok dia punya penyampaian pun sangat lembut, sangat berhemah, tak ada unsur provok ke atau sindir menyindir ke. Jadi itu antara contoh yang baiklah untuk kita ikuti. Pada pandangan peribadi saya akan pilih role model yang saya contoh. Pertama, almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, dan yang keduanya Tuan Guru Abdul Hadi. Itu yang tokoh yang kita rasa satu Malaysia kenal. Ada lagi lah, tapi yang mostly ni lah. Kalau kita sedia maklum, Tuan Guru Abdul Hadi ni dia terkediri dalam 20, saya tak ingat, dalam senarai ulama' di dunia. Jadi dengan penyampaian dakwah yang kita berikan contoh lah. Bagi pendapat saya amat menyanjung kepada Yusof Al-Qaradawi yang merupakan pelajar Universiti Al-Azhar mengambil jurusan Islamic Theology. Beliau juga merupakan dekan bagi Fakulti Islam dan Syariah di Universiti Qatar. Terdapat banyak ideologi dan dakwah-dakwah Islam yang disebarkan oleh beliau yang dapat dijadikan contoh kepada masyarakat pada masa kini. Kalau kita tengok lah, kalau segi dunia yang kita tengok, kalau dulu Ahmad Didat, bagus hujah-hujah dia. Lepas tu sekarang ni tengok Zakir Naik. Zakir Naik ni kita tengok sekarang ni ada kat Malaysia. Jadi sebaik mungkin kalau ada masa kosong, kita pergi menuntut ilmu lah, cara-cara berdakwah. Macam mana dia buat teknik berdakwah. Kalau tengok kat Malaysia ni Ustaz Ibit Liu. Lepas tu kita tengok Ustaz Ibit Liu ni banyak bagi reformasi tabligh ni. Reformasi tabligh. Dengan sekarang ni kita tengok dia viral dekat dakwah dia dekat internet, dekat TV, menolong orang miskin tu bagus. And in Malaysia also there are many ustaz that are spreading the Islamic speech, and one of them I will suggest Ustaz Auni Muhammad, because I was very attracted with his speech, because all of his speech he will touch the history first. He will describe the deeply history and then come to the statement. Rumusannya, di zaman moden ini, kita dapat menyampaikan dakwah dengan lebih mudah. Oleh itu, marilah kita menyampaikan dakwah melalui platform yang canggih ini bagi membina masyarakat Islam yang lebih hebat.